A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okey. InsyaAllah pagi ini kita mula kelas sirah yang kita pernah mula pada tahun 2020. Tak dengar? Ada mic. Kita pernah mula kelas sirah ini 2 tahun yang lepas, tapi terhenti disebabkan masalah. Saya pun tak tahu sebab apa berhenti. Jadi hari ini kita sambung balik, insya-Allah. Setiap Rabu yang pertama dan ketiga. Jadi kelas sirah ini jadualnya tetap, iaitu setiap Rabu yang pertama dan ketiga setiap bulan. Dan ada pun Rabu yang kedua dan keempat kita akan belajar Al-Asma'ul Husna. Jadi setiap Rabu penuhlah di waktu pagi. Jadi sekarang kita ada waktu kelas pagi Isnin, pagi Rabu, pagi Khamis dan pagi Jumaat. Okey. Walaupun kita dah mula dan saya rasa kita dah sampai siri yang ke-16 rasanya. Dan saya tengok video yang terakhir berkenaan dengan pada tahap dakwah secara terang-terang, dan tajuknya ialah kekangan dan tekanan daripada orang musyrikin Mekah terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak undur sikit. Saya bukan sambung yang lepas, sebab yang dah belajar tu dah lepas dan mungkin ramai yang dah lupa. Jadi saya nak undur sikit, iaitu kita mula pengajian sirah ini daripada tahap bermulanya dakwah secara sirriyah ataupun secara sembunyi. Dan sebelum tu saya nak sebut 2-3 perkara penting. Apa tujuan kita belajar sirah? Apa matlamatnya? Supaya pertama kita belajar sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan sambil lewa, bukan ikut suka. Sebab ramai yang belajar kadang-kadang main-main sebab dia tidak tahu matlamat ataupun tujuan, dan dia tidak faham kepentingan belajar subjek tertentu. Jadi pentingnya belajar sirah ni boleh dikatakan wajib. Berdasarkan satu dalil, Allah berkata dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katalah wahai Muhammad, sekiranya kamu mendakwa kamu cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kamu kepada Allah dengan fattabi'uni, dengan ikut aku. Jadi ikut Nabi adalah syarat sebagai bukti seseorang itu mencintai Allah. Dan dia tidak mungkin dapat ikut Nabi kecuali setelah dia belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dalil ini menunjukkan belajar sirah Nabi sebenarnya adalah wajib. Sebab ikut Nabi adalah wajib, kerana itu sebagai tanda cinta kepada Allah. Dan sebab itulah sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, kami belajar sirah Nabi sebagaimana kami belajar surah-surah daripada Al-Quran. Kami belajar sirah Nabi sebagaimana kami belajar surah-surah daripada Al-Quran. Mana sebagaimana kami belajar Quran, macam itulah kami belajar sirah. Sebab sirah adalah gambaran hidup bagi Al-Quran. Sirah adalah gambaran hidup bagi Al-Quran. Okey, kita tengok apa dia tujuan ataupun kepentingan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk memahami perjalanan hidup dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami perjalanan hidup dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan semata-mata sebagai orang biasa, tetapi dia adalah Rasulullah yang hidupnya sentiasa dipandu oleh wahyu Allah. Yang kedua, untuk lebih memahami Al-Quran. Untuk lebih memahami Al-Quran. Kenapa? Kenapa belajar sirah membantu kita untuk memahami lebih mendalam tentang isi kandungan Al-Quran? Sebab banyak persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrikin, antaranya ditimbul oleh orang musyrikin, maka dia jawab oleh Al-Quran. Banyak masalah-masalah yang berlaku di kalangan para sahabat, mereka bertanya, Al-Quran menjawab. Jadi kalau kita faham, tahu jawapan daripada Al-Quran tapi tak faham soalan ataupun latar belakangnya, mungkin kepahaman kita tidak lengkap ataupun timpang. Dan Nabi juga, Aisyah juga berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi mana mungkin kita faham Al-Quran dengan lengkap kalau kita tak faham sirah Nabi. Sebab akhlak Nabi adalah terjemahan kepada Al-Quran. Yang ketiga, belajar sirah Nabi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Belajar sirah Nabi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Akidah, ibadat, akhlak,
akidah, ibadat, akhlak, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kerana Nabi lah manusia yang paling sempurna dan lengkap akhlaknya. Yang keempat, untuk memastikan semua ilmu yang dipelajari dan diamalkan adalah benar-benar sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, untuk menjadi contoh terbaik bagi setiap pendakwah, dan pendidik, kerana dakwah dan didikan yang dibawa oleh Rasulullah telah terbukti berjaya mengubah manusia yang jahil dan sesat menjadi umat yang terbaik dan tidak akan berulang. Okey, itu antara 5 poin kenapa perlu dan pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk pada subjek kita iaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dengan dakwah Nabi secara rahsia. Bila bermula? Iaitu apabila turun ayat daripada surah Al-Muddassir. Boleh buka surah Al-Muddassir. Boleh tunjuk tak surah Muddassir? Itu tunjuk dulu. Dah. Okey, ayat pertama turun ialah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Kemudian lepas tu Nabi balik ke rumah dalam keadaan ketakutan dan kerisauan. Lalu Nabi minta Aisyah dan anak-anaknya menyelimutkannya. Bila Nabi berselimut je, turun ayat yang kedua ni. Ada mengatakan ya ayyuhal muddassir, turun selepas Iqra. Ada mengatakan yang turun selepas Iqra ialah ya ayyuhal muzammil. Yang ni yang ketiga. Itu khilaf lah.
Tapi yang penting, ya ayyuhal muddassir dengan ya ayyuhal muzammil turun, bezanya tak jauh. Lebih kurang dalam satu masa. Okey, Nabi tengah nak tenangkan jiwa, kemudian minta Khadijah dan anaknya menyelimutkannya. Tapi setelah diselimutkan, maka turun ayat ni, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Apa isyarat Allah turun ayat ketika Nabi sedang berselimut? Ketika Nabi nak tidur ataupun nak berehat. Apa isyarat yang Allah nak bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuat sikit. Yalah, peringatan boleh je bagi waktu subuh ke, waktu lepas makan tengah hari ke. Ini bila turun ni? Ketika waktu malam dan ketika Nabi nak tidur, nak berehat, nak tenangkan jiwa. Tiba-tiba turun ayat, wahai orang berselimut. Kemudian lepas tu perintah, qum fa'anzir. Qum. Satu, bangun. Yang kedua, fa'anzir. Berilah peringatan. Jadi apa isyarat dia? Ini sebab itulah kalau kita tak faham sirah Nabi, kita tak akan faham Al-Quran dengan sempurna. Sebab Nabi, pergerakan Nabi semua dipandu oleh Al-Quran. Tengok ayat Quran turun ni. Jadi kalau kita tak faham sirah Nabi, kita baca je, betulkan tajwid, khatam kan. Sedangkan dalam ayat ni, awal-awal turun dah ada perintah, dah ada arahan. Jadi bila kita belajar sirah, melengkapkan lagi kefahaman kita terhadap ayat Al-Quran. Jadi Allah nak beritahu orang berselimut. Tengah-tengah kamu berselimut, kamu nak berehat, kamu nak tidur, bangun. Makna sekarang bukan waktu berehat. Waktu berehat telah berakhir. Waktu tidur telah berakhir. Mula turunnya ayat Iqra, kamu nak berehat kan? Tak ada. Wahai orang berselimut, bila sebut berselimut tu dia nak tidur, dia nak berehat. Masa tu turun perintah Allah. Memberi peringatan, waktu rehat sudah berakhir. Waktu tidur telah tamat. Habis buat apa? Qum, bangun, fa'anzir. Berilah peringatan. Jadi turun Al-Quran daripada Iqra, tiba-tiba qum fa'anzir. Menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan untuk untuk disampaikan. Lepas Iqra, jangan tengok Iqra saja. Tengok selepas apa, ayat apa yang selepas Iqra. Ayatnya ialah bangun, jangan duk sibuk tidur, jangan duk rehat, bangun. Kemudian buat apa? Fa'anzir, bagi peringatan. Okey. Bermula daripada sini Nabi yakin bahawa dia adalah Rasulullah, bukan orang biasa. Dia adalah Rasulullah. Dan bermula daripada sini juga Nabi yakin dia tidak boleh utamakan tidur, tak boleh utamakan berehat. Sebab tugas utama Rasulullah fa'anzir, bagi peringatan. Kemudian ayat ketiga, warabbaka fakabbir. Apa makna dia? Dan Tuhan engkau hendaklah fakabbir. Dia patut kalau kita belajar bahasa Arab lah. Ayat dia macam ni. Susunan asal bahasa Arab. Kabbir, fakabbir,
rabbaka. Susunan ayat, hendaklah kabir apa dia? Besarkan rabbaka, Tuhan engkau. Itu susunan asal. Besarkan Tuhan engkau. Tapi sekarang Allah terbalikkan. Rabbaka Allah dahulukan. Rabbaka wa rabbaka fakabbir. Apa tujuan? Apa maksudnya? Beza tak kalau fakabbir rabbaka dengan wa rabbaka fakabbir? Beza tak? Ha? Yang mana ni? Kalau rabbaka di awal, Allah nak beritahu apa tu? Selepas ni, jangan ada sikit pun unsur membesarkan selain daripada Allah. Sebab sebelum ayat ni mungkin Nabi besarkan keluarga, besarkan kerehatan, besarkan pembesar Mekah, kan? Lepas ni pastikan hanya Tuhan engkau saja engkau besarkan. Yang lain semua kecil. Harta, keluarga, pemimpin, nafsu, semua kecil. Nampak? Jadi Quran dari hari pertama lagi Quran nak bagi apa? Start kamu nak belajar Quran, kena buang semua yang kamu cinta tu. Ataupun kalau bertemu dengan apa yang kamu cinta, dengan perintah Allah, dahulukan perintah Allah. Kalau kamu belajar Quran, tapi bila bertemu dengan nafsu, kamu masih utamakan nafsu. Kamu tak faham Al-Quran. Kamu tak tadabbur sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Sekarang dalam hidup kita banyak lagi tak kita besarkan yang selain daripada Allah? Banyak tak? Banyak. Walaupun dah tadabbur Al-Quran, walaupun dah tadabbur sirah Nabi pun mungkin dah belajar, mungkin dah khatam. Tapi hidup kita masih banyak besarkan dunia, besarkan keluarga. Allah tu kadang-kadang nombor 2, nombor 3. Mana kita tak tadabbur ayat ni dan sirah Nabi. Okey. Kemudian ayat keempat. Wasiyabaka fatahhir. Ini permulaan kepada dakwah? Tak. Permulaan kepada dakwah secara sembunyi. Sembunyi. Terbuka belum lagi. 3 tahun lagi. Okey. Wasiyabaka. Siap apa dah? Pakaian. Dan pakaian engkau hendaklah sucikan. Kalau ikut susunan ayat asal, tahir siyabaka, sucikan pakaian engkau. Tapi tak, Allah dahulukan pakaian engkau. Apa maksud? Pakaian engkau hendaklah sucikan. Apa maksud? Wajib apa? Tapi pakaian memang Nabi dah cuci kan? Peribadi. Kenapa Nabi Allah sebut pakaian? Kalau peribadi Allah sebut apa? Perkataan apa yang sesuai? Akhlak ataupun hati. Wa qalbaka, hati engkau sucikan. Tapi Allah tak kata pakai, Allah tak kata hati. Allah kata pakaian. Bukan juga. Keterampilan. Dia siyabaka ni pakaian. Kita pernah tak jumpa ayat wa tazawwadu wa libasut taqwa. Wa libasut taqwa. Wa libasut taqwa khairun. Pakaian ni ada 2 jenis. Satu pakaian zahir, yang kedua libasut taqwa, pakaian takwa. Okey?
Jadi Allah sebut pakaian di sini sebagai isyarat. Kalau pakaian yang zahir, yang orang tengok, kamu kena suci, maka pakaian hati kamu siapa tengok? Lagi 10 kali wajib kamu kena suci. Yang kat luar orang tengok, kamu jaga kan? Yang lebih penting ya Allah tengok pakaian dalam. Libasut taqwa. Okey. Jadi nampak tak proses Quran nak bersihkan apa ni? Hati. Sebab itulah ayat ni datang, ayat keempat datang selepas apa? Wa rabbaka, besarkan Tuhan engkau. Lepas tu pastikan hati kamu dan zahir kamu suci. Kalau dalam hati kamu masih besarkan manusia, besarkan cinta dunia, yang nombor 4 tak boleh. Betul? Kalau nombor apa ni? Nombor 4 tak boleh. Bila? Kalau nombor 3 tak boleh. Pakaian zahir tak boleh kalau hati masih besarkan manusia. Kalau hati masih besarkan manusia, nombor 2 lagi tak boleh. Apa dia nombor 2? Apa nombor 2 tadi? Ayat nombor 2. Qum fa'al. Macam mana kamu akan dapat kekuatan nak menyampaikan kebenaran yang ramai orang tak suka? Kamu kena ada kekuatan. Betul? Apa kekuatannya? Wa rabbaka fakabbir. Buang semua rasa takut pada orang. Dan bersihkan zahir dan batin. Barulah kamu ada kekuatan. Qum fa'anzir. Betul kan? Kita bila ada ilmu kan, kita tengok orang buat salah. Kadang-kadang keluarga kita tak ada kekuatan nak sampaikan. Betul? Kadang-kadang ada setahun kita tahu benda yang dibuat tu salah. Tapi tak terkeluar. Sebab apa? Tidak ada dalam hati wa rabbaka fakabbir. Masih ada rasa takut pada orang, takut orang kata, takut macam-macam takut. Sebab tu Allah pesan pada Nabi, kamu nak qum fa'anzir, syarat utama apa dia? Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Kemudian warrujza fahjur. Apa dia rujza? Maksiat, kemukaran, fahjur. Wajib tinggalkan. Kalau dok belajar Quran, belajar sirah, tapi masih bergeluman dengan maksiat, kamu tak ada kekuatan. Sebab itulah kamu belajar sampai ke mati. Tak akan sampaikan. Sebab kamu belajar dan masih bergeluman dengan maksiat. Allah kata maksiat, fahjur, wajib tinggalkan. Okey, boleh. Jadi dalam 5 ayat ni yang Allah turun, berapa perintah? 1, qum fa'anzir. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Yang ketiga, wa siyabaka fatahhir. Yang keempat, warrujza fahjur. Sebenarnya dia ikut turutan tapi daripada bawah. Tinggalkan maksiat, bersihkan hati dan zahir, besarkan Allah dan sampaikan. Okey, satu lagi. Ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Bila kamu menyampaikan, kamu buat kebaikan, jangan kamu tamnun. Apa makna tamnun? Mengharapkan al-minnah. Sebab kita bila buat kebaikan, ada tak harapan? Kan? Dapat pulangan ataupun paling kurang orang puji, orang ucap terima kasih. Ataupun paling kurang jangan marah. Jangan. Allah kata wala tamnun tastakthir. Ataupun bila kamu bagi, jangan tastakthir, mengharapkan pulangan yang banyak. Mana buat betul-betul kerana Allah. Allah sekali. Semua ni ada perintah. Wali rabbika, terjemah, dan
Kerana Tuhan engkau sahaja, fasbir. Maksudnya? Maksudnya? Sabar kerana Allah. Sabar bila kamu buat apa-apa kerana Allah, banyak ujian. Maka senjata kamu ialah sabar. Jangan sabar buat dunia. Tak. Sabarlah bila buat kerja untuk Allah dan kerana Allah. Ramai orang boleh sabar untuk urusan dunia, betul? Sampai dia kaya, sampai dia mewah. Tapi bila buat kerja Allah, separuh jalan. Tidak ada sabar. Okey. Nabi Yunus, kenapa ditelan ikan paus? Tak sabar kan? Tak sabar. Jadi orang macam kita layak tak ditelan oleh ikan paus? Tak layak pun, ikan paus pun tak nak telan. Sebab apa? Buat kerja dakwah pun belum lagi. Okey. Habis lah. Ini permulaan kepada dakwah sirriyah. Bermula daripada ayat turun ayat ni, Nabi mula berdakwah pertama kepada siapa? Isterinya. Yang pertama Khadijah. Orang pertama beriman. Manusia pertama yang beriman dan dengar ayat Quran daripada Nabi ialah Khadijah radhiyallahu anha, dan terus beriman. Kemudian ada pendapat mengatakan yang kedua ialah Ali bin Abi Talib. Sebab orang paling dekat dengan Nabi Ali bin Khadijah, lepas tu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni dia anak saudara Nabi. Sepupu Nabi. Sebab Abu Talib ni bapa kepada Ali anak ramai dan dia miskin. Jadi Nabi nak meringankan beban pakcik dia bela Ali bin Abi Talib. Jadi banyak masa Ali duduk dengan Nabi. Maka antara orang yang pertama Nabi dakwah ialah Ali bin Abi Talib. Kemudian Nabi dakwah anak-anaknya, banat, anak perempuan. Semuanya beriman. Yang ketiga, seterusnya Nabi dakwah sahabat yang terbaik, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar pula berdakwah kepada sahabat-sahabatnya, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 4-5 orang hasil dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mana apa tu? Pertama mereka terima ayat Quran daripada Nabi. Nabi pertama terima ayat Quran, Nabi terus berdakwah. Dan Abu Bakar pertama terima Al-Quran, terus berdakwah. Lepas tu dakwah berkembang. Kalau tengok dalam buku ni, saya baca sebelum ni, kita mula dengan buku ni ya. Sahih Sirah Nabawiyah, ataupun ada buku dalam bahasa Arab, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sirah Nabi yang sahih. Kenapa yang sahih? Sebab ada banyak sirah-sirah Nabi yang bercampur dengan yang tak sahih. Jadi buku yang kita jadi rujukan ni adalah boleh kata hampir semua maklumatnya adalah yang daripada hadis yang sahih. Ditulis oleh Dr. Akram Dia Al-Umari, orang Iraq. Tapi rujukan utama saya juga ialah satu lagi buku yang tidak ada terjemahan, tapi buku dalam bahasa Arab. Tidak ada terjemahan. Buku As-Sirah An-Nabawiyah, karangan Dr. Ali Jadi kalau nak, boleh je. Sirah An-Nabawiyah Ardu Waqa'i wa Tahlilu Ahdas, karangan Dr. Ali Muhammad As-Salabi, dalam bahasa Arab. Siapa nak boleh beli melalui Shopee, ada yuk. Lepas tu baca sendirilah. Shopee bukan Shopee Ghulam lah. Shopee Ghulam jual buku yang bahasa Melayu kan. Dan saya lebih suka rujuk pada buku ni yang tiada terjemahan. Sebab dia cerita sirah tu, kemudian dia bagi pengajaran-pengajarannya.
poin-poin penting yang sepatut kita ambil dan jadi panduan. Ada pun buku ni hanya semata-mata fakta je lah. Dia tak sebut pengajaran. Okey, saya nak ringkaskan pasal dakwah Nabi secara rahsia. Selama 3 tahun. Ada pendapat mengatakan dakwah Nabi rahsia ni berjalan 4 tahun. Tapi pendapat yang paling tepat ialah 3 tahun. Sehinggalah turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan pada keluarga kamu, kerabat kamu. Itu tahun keempat Nabi mula berdakwah secara terbuka. Okey. Jadi sepanjang dakwah Nabi secara rahsia ni, berapa orang yang beriman? Lebih kurang 40 orang. Selama 3 tahun, seramai lebih kurang 40 orang. Dan ada pendapat mengatakan kebanyakan yang beriman di peringkat awal ialah golongan du'afa mustad'afin, golongan fakir. Itu maklumat yang salah. Maklumat yang salah. Maklumat yang betul daripada 40 orang ni, lebih kurang 40 orang yang beriman di peringkat awal dalam tempoh dakwah secara sembunyi, hanya 14 orang saja yang miskin. Seperti Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, dan majoritinya yang kaya yang ada kedudukan. Seperti Abu Bakar, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu penting. Kenapa tu? Kalau peringkat awal, kebanyakan orang miskin, majoriti orang miskin masuk Islam, orang Mekah akan menganggap bahawa ini agama khas untuk orang miskin. Jadi mereka akan jadikan alasan. Satu. Yang kedua, kalau kebanyakan yang masuk Islam adalah orang miskin, maka orang akan buat tuduhan. Orang miskin masuk Islam sebab apa? Sebab tak ada pilihan. Dan Islam ni hanya golongan untuk golongan tertentu. Itu fitnah. Sebenarnya Islam adalah untuk semua jenis manusia. Yang kaya, yang ada kedudukan, yang ada nama, yang miskin, yang perempuan, yang kanak-kanak, yang hamba, semua sesuai. Itu gambaran umum. Peringkat awal lagi, Islam adalah sesuai untuk semua orang. Sebab itu amat tidak betul mana-mana gerakan dakwah ke NGO ke yang dakwah mereka hanya tertumpu kepada golongan tertentu saja. Kan ada setengah NGO dakwah dia nama dia gerakan dakwah, pertubuhan dakwah, tapi dia hanya berdakwah pada golongan intelektual. Orang kampung tak ada. Itu bukan dakwah Islam. Islam mesti umum daripada awal lagi. Ada orang pula golongan belia sahaja. Orang tua tak boleh masuk, kanak-kanak tak boleh masuk. Ada pula dakwah golongan pencen je di masjid. Pun bukan dakwah Islam. Dakwah Islam hari pertama lagi yang masuk Islam siapa? Golongan korporat ada. Golongan yang ada nama seperti Abu Bakar. Abu Bakar ni orang yang terkenal, pemurah, dermawan dan alim bagi orang Mekah. Dia tahu keturunan nasab orang Mekah ni, Muhammad bin Fulan bin Fulan sampai ke 11, 12 keturunan Abu Bakar. Mana orang ada ilmu dan ada kedudukan masuk Islam. Perempuan masuk Islam, isteri Rasulullah dan anak-anak perempuan Rasulullah. Remaja masuk Islam, Ali bin Abi Talib, umur 10 tahun. Makna apa? Quran sesuai untuk semua. Jadi bila kita ajar Quran, orang tua je masuk kelas tu ada sindrom. Kalau kita mengajar Quran, budak-budak je ada dalam kelas tu ada sindrom. Bila kita berdakwah, orang tua, orang kampung tak boleh masuk. Ada masalah. Sebab tu pengalaman kita bila kita mengajar Quran, semua jenis manusia, semua peringkat umur boleh masuk. Orang tua ada, budak-budak ada, kanak-kanak ada, perempuan ada, lelaki ada, orang kampung ada, orang bandar ada, orang kaya ada, orang jual burger pun ada, tukar gunting pun ada.
Okey? Okey. Saya nak sebut poin-poin penting je dalam tempoh dakwah secara rahsia. Kemudian kelas akan datang kita akan terus masuk dakwah secara terbuka. Yang penting saya nak sebut poin-poin penting. Apa yang Nabi buat dalam tempoh 3 tahun ni? Dalam tempoh dakwah secara, mula-mula Nabi berdakwah di mana? Di rumah Rasulullah, rumah Khadijah. Tapi bila dah semakin ramai, rumah tu tak boleh menampung. Maka Nabi pilih, ini kehebatan Rasulullah. Walaupun dia butuh huruf, tapi dia pakar strategi dalam dakwah, bahkan dalam peperangan. Maka Nabi pilih satu rumah yang paling selamat. Sebab ini dakwah sembunyi ni. Kalau terbongkar, kalau didedah daripada awal lagi, kena potong, kena sekat, habis hancur. Islam tak sempat nak tersebar. Jadi Nabi pilih rumah siapa? Bila yang masuk Islam dah semakin ramai. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Ini penting ni, center dakwah. Kadang-kadang siapa nak buka center ikut suka dia aja. Jemput siapa saja, tak ada strategi. Akhirnya tak berapa lama tutup. Halangan tulah halangan ni. Sebab tidak ada fiqh dakwah. Okey, kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Pernah terfikir tak? Tak pernah. Tapi pernah tak belajar sirah? Pernah. Masa belajar sirah tak tanya ustaz. Tak tanya. Lupa nak tanya. Ustaz pun lupa nak jawab. Sebab pertama Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bukan. Sebab pertama Al-Arqam ni adalah orang muda yang belum diketahui bahawa dia masuk Islam. Semua orang Mekah tak tahu pun dia masuk Islam. Dan rumah dia jauh. Jauh dekat Uhud, bukit dekat bukit. Jauh daripada rumah Nabi. Supaya apa? Sebab logiknya orang musyrikin akan cari pusat dakwah Nabi di mana? Satu rumah Nabi. Yang kedua, yang tak jauh lah. Maka Nabi nak elakkan daripada perhatian orang musyrikin, Nabi cari rumah jauh daripada rumah Nabi. Kemudian yang ketiga, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam daripada Bani Makhzum, yang selalu bergaduh dengan Bani Hashim. Nabi ni daripada keturunan Bani apa? Bani Hashim. Jadi Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Al-Arqam daripada Bani Makhzum. Selalu bergaduh. Tapi walaupun bergaduh, tak menghalang daripada dakwah sampai kepada Al-Arqam. Jadi Nabi pilih rumah Al-Arqam supaya apa? Orang musyrikin Mekah tak terfikir bahawa Nabi akan buat gerakan dakwah di rumah daripada kabilah musuh dia. Faham tak? Macam saya lah buat. Saya parti A. Parti B itu musuh saya. Tapi saya buat usrah saya, kelas saya di rumah daripada parti B, musuh saya. Orang tak akan jumpa carilah. Faham? Sebab orang rasa apa? Tak mungkin ustaz buat kelas dia di rumah daripada kumpulan musuh. Boleh faham? Strategi Nabi. Yang ketiga, Al-Arqam ni adalah budak muda. Budak muda. Bukan orang tua, bukan tokoh. Jadi Nabi buat di rumah Al-Arqam sebab dia budak muda dan bukan tokoh.
Sebab orang musyrikin Mekah, dia akan cari, biasa Nabi akan buat gerakan dakwah dia di mana? Rumah orang yang hebat macam Abu Bakar, yang ada nama kan, yang rumah yang selesa. Maka Nabi nak elakkan daripada perhatian, Nabi buat di rumah orang muda yang jauh, yang daripada kumpulan musuh. Dan memang terbukti sampai kesudah orang musyrikin Mekah tak pernah serbu rumah ni, rumah Al-Arqam bin Abi, sebab strategi Nabi. Okey, itu pusat center. Jadi pengajaran untuk kita benda, bila buat kelas ke apa ke, kena ada strategi dengan umumkan secara terbuka. Lepas tu ramai pula datang, lepas tu lepas sebulan tutup. Okey, subjek apa yang diajar oleh Nabi dalam tempoh dakwah secara rahsia 3 tahun? Apa subjek utama sehingga melahirkan orang yang hebat macam Bilal? Bilal ni asalnya, kalau kita nak kata Bilal ni asalnya hamba, IQ dia lemah kan? Betul tak? Hamba, orang kulit hitam. Tapi bila dah masuk Islam, bila dia uji, tak goyah sikit pun. Diseksa macam mana pun, tetap ahad-ahad. Apa silibus yang Nabi guna sehingga Bilal ni imannya sangat kental? Sumayyah kan, diseksa sampai tak dibunuh, tak berubah langsung. Suami dia Yasir diseksa dan dibunuh, tak sikit pun tak goyah. Apa silibus Nabi? Ialah silibusnya apa? Ada subjek tasawuf, hadis, fiqh, bahasa Arab. Ialah buku apa yang Nabi pakai? Lagi? Al-Quran satu je. Ini kehebatan generasi awal yang dididik oleh Nabi, iaitu Nabi pastikan yang masuk dalam kepala mereka, yang masuk dalam hati mereka ayat Allah sahaja, full stop. Nabi tak benarkan masuk kata-kata manusia. Bila kata-kata Allah bercampur dengan kata-kata manusia, dia tak ada kekuatan. Bahkan kadang-kadang dia jadi fanatik kepada, betul? Berapa ramai yang belajar agama, Quran tak keluar tapi fanatik. Kata guru saya, oh itu bahaya. Akhirnya dia akan berjuang kerana apa? Kerana guru, bukan kerana Allah, bukan kerana agama Allah. Nabi tak benar langsung. Pagi, petang, siang, malam, Quran. Oh, Ustaz takkan belajar Quran je. Sebenarnya kalau dah faham Quran, agak-agaklah. Ilmu lain tu penting tak? Kalau dah faham Quran, dah ikut perintah Allah, yang lain tu penting tak? Penting ke tak? Tak penting lah. Betul? Tapi kalau belajar macam-macam ilmu, 20 subjek, Quran tak faham, tak ada kekuatan. Dia tak akan mengubah apa-apa. Kita tengoklah realiti kehidupan masyarakat kita setiap hari, betul tak? Sekolah macam-macam, subjeknya berpuluh-puluh, tempoh belajarnya bertahun-tahun, tapi bila ada ujian, goyah. Bagi dunia sikit, pingsan. Betul ke? Tapi ayat-ayat Makkiyah tu, waktu turun kat Mekah, banyak pasal tauhid juga. Ya, akidah. Tapi peringkat awal, adakah tauhid saja? Bukan. Peringkat awal, ada tak perintah supaya solat? Ada. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila. Ada perintah solat. Bahkan memang kalau kita baca sirah, memang peringkat awal Jibril bagi ayat Quran pada Nabi, dan Jibril ajar Nabi berwuduk dan solat. Dan bila Nabi berdakwah pada Khadijah, Nabi ajar pula Khadijah wuduk dan solat sebagaimana Jibril ajar kepada Rasulullah. Ada solat, tapi solat yang bukan 5 waktu. Solat dua-dua sebagaimana solat para Nabi dahulu, kan? Menunjukkan apa? Akidah sahaja tak cukup. Dia mesti ada amalan. Dia mesti ada
hubungan dengan Allah secara praktikal. Dan kita pernah dengar Nabi sujud dekat Kaabah. Betul? Nabi sujud dekat Kaabah. Solatlah tu. Sehingga diletak isi perut unta. Itu bila dakwah secara terbuka kita akan masuk dalam bab tu. Macam mana Nabi ajar? Macam mana Nabi ajar Quran? Macam kita tak lampu tu. Nabi ajar Al-Quran pada Macam mana cara dia? Osman bin Affan bagi tahu bila turun ayat, Nabi kumpul para sahabat. Kalau secara sembunyi, Nabi buat secara sembunyi lah. Nabi baca ayat Quran, Nabi bagi sahabat faham, sehingga sahabat tahu apa perintah Allah. Macam tadi ada perintah Allah tak? Qum fa'anzir. Wa rabbaka, perintahnya fakabbir. Wa siyabaka, perintahnya apa? Fatahhir. Wa rujza, perintahnya apa? Apa dia? Fahjur, tinggal. Ada perintah. Jadi Nabi bagi sahabat faham dan sahabat laksanakan perintah Allah, baru Nabi pindah ayat lain. Selagi sahabat tak laksanakan perintah Allah yang ada dalam ayat itu, Nabi tak ajar. Sebab ayat Allah untuk perintah supaya mereka tinggal ataupun buat. Kalau tak tinggal, tak buat apa? Belajar. Kan? Dan sebab itulah sahabat menjadi kuat. Hidup mereka sentiasa, mereka rasa dipandu oleh Allah. Silap je Allah tegur, silap je Allah tegur. Dan mereka cukup yakin mereka akan sentiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Sebab mereka jaga perintah Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Sebab itulah walaupun dakwah banyak cabaran masa di Mekah, tapi Allah jaga. Allah jaga Nabi, Allah jaga sahabat. Yang mati syahid tu bukan Allah tak jaga, tapi Allah nak anugerah syahid. Okey. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 181. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Okey, maksudnya, dan Allah kata ada daripada kalangan yang kami khalaqna, yang kami cipta, manusialah. Ada kalangan manusia yang kami cipta, ummatun, satu golongan, yahduna bil haqq, yang ikut petunjuk Allah. Dalam tafsir dia kata apa? Ikut petunjuk Allah. Bila dengar je perintah Allah, ikut. Dan mereka pula dakwah pula pada orang lain pula ikut. Mereka hidup berpandu hidayah Allah, dan mereka juga memandu orang lain berdasarkan hidayah Allah. Wa bihi ya'dilun, dan dengan hidayah Allah itu mereka berterusan. Okey. Jadi daripada ayat ni, poin pertama, kehebatan generasi awal yang dididik oleh Rasulullah. Kehebatan generasi awal yang dididik oleh Rasulullah. Pertama apa dia? Jangan kita dengar bila diseksa, Yasir dibunuh, Sumayyah mati syahid, tapi kita tak tahu macam mana mereka boleh jadi hebat sehingga boleh bertahan dan sampai mati syahid. Okey, poin pertama, kehebatan generasi awal yang dididik oleh Rasulullah SAW ialah mereka menerima dan menyahut seruan Allah daripada Al-Quran sepenuhnya, tanpa ragu-ragu. Mereka
menerima dan menyahut seruan Allah daripada Al-Quran sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Bila dengar aja terus sami'na wa ata'na. Dan mereka tak pernah mendahului Allah dan Rasul. Sebagaimana larangan Allah dalam surah apa tu? Al-Hujurat ayat tak ada. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Nak cakap ke, nak buat ke, tanya dulu. Allah suruh tak? Nabi buat tak? Itulah prinsip para sahabat generasi pertama. Nak buat apa, nak cakap apa, dia cek dulu dengan Quran, dengan Rasulullah. Dalilnya ayat yang saya baca tadi, surah apa? Al-A'raf ayat 181. Okey, orang tanya, macam mana sahabat ni mudah sangat terima? Dengar je taat. Dengar je taat. Apa kelebihan mereka? Kata penulis ni, pertama, hati mereka bersih. Hati mereka bersih daripada apa-apa saja cinta, melainkan cinta kepada Allah. Hati mereka bersih daripada apa-apa sahaja cinta, melainkan cinta kepada Allah. Boleh faham? Kita banyak dengar perintah Allah, banyak dengar sunnah Nabi, hadis Nabi kan. Tapi kadang-kadang tak ada kekuatan nak beramal. Kadang-kadang setahun tak beramal lagi. Kan? Apa sebab? Hati kita banyak cinta. Cinta dunia, cinta nafsu, cinta nak rehat, cinta nak berseronok. Jadi penghalang. Sahabat tak ada. Dalam hati mereka satu je. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, mereka menjadi kuat dan mudah menerima wahyu sebab mereka hidup zaman turunnya wahyu. Mereka hidup zaman turunnya wahyu. Cuba bayang, cuba bayang. Kita ni sekarang belajar tadabbur Quran, belajar tadabbur daripada ayat Quran yang bila dah turun? 1400 tahun yang lepas. Kan? Dan kita pun dah baca banyak kali, dah khatam banyak kali, tapi tak masuk. Dan kita mula nak faham ketika dah berumur. Sangat berbeza. Sahabat ni dia belajar, ayat tengah turun tu. Panas-panas lagi. Dan siapa yang baca ayat tu kepada mereka? Daripada mulut orang yang terbaik, Rasulullah. Kita dengar daripada siapa? Ustaz tu, ustaz ni kan, Ustaz Mu'in. Itu ke sahabat bila wahyu turun direct pada mereka, dibaca pula oleh Rasulullah, terus masuk ke dalam hati mereka. Sebenarnya Quran tu lengkap tak? Quran lengkap tak? Dan Quran merangkumi semua tak aspek kehidupan. Kalau manusia ikut semua perintah Allah, jadi tak dia manusia yang sempurna? Ya, buktinya sahabat. Sebab tu Nabi pastikan sahabat tak dengar apa-apa melainkan yang Quran sahaja. Dan sebab itulah kalau kita nak tengok tempoh sahabat generasi awal ni belajar dengan tempoh masyarakat kita belajar agama, mana yang lebih lama? Kita. Yang kedua, subjek yang dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi generasi awal dengan subjek-subjek yang diajar, yang dipelajari oleh masyarakat kita, mana lebih banyak? Kita banyak. Tapi tengok hasilnya produk, siapa yang paling mulia akhlaknya, siapa yang hidupnya untuk agama Allah sahaja? Sahabat. Masa ni peringkat awal berapa surah turun? Berapa juzuk? Sikit je. Tapi dah mengubah hati dan akhlak mereka. Sebab mereka kosongkan hati mereka betul-betul untuk ayat Al-Quran. Kita sebelum masuk ayat Quran macam-macam masuk, betul? Dunianya, tasawufnya, bid'ahnya, guru tunya, guru ninya. Last kali baru nak masuk ayat Allah. Betul?
Jadi macam masuk tak nak masuk je. Masuk keluar, masuk keluar. Sebab itulah bila kita cerita ayat Quran, dia kata apa? Ni apa-apa ni tak betul. Tak masuk. Dengar pun tak lagi, dah tak masuk dah. Sebab dalam kepalanya dah ada macam-macam nasi kerabu. Poin ketiga, kelebihan sahabat generasi awal. Keempat kan? Pertama apa dia tadi? Menyahut seruan Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua? Hati mereka bersih dari apa-apa. Yang ketiga? Mereka hidup zaman turunnya wahyu. Yang keempat, peribadi Rasulullah yang mendidik mereka secara direct. Peribadi manusia yang paling hebat, paling mulia akhlak. Mereka sudah pasti memberi kesan kepada mad'u tu. Yang bercakap tu adalah orang yang buat dulu sebelum cakap. Yang bercakap tu tak ada kepentingan langsung. Tapi ada tak kepentingan bila buat dakwah macam ni? Tak ada. Betul-betul ikhlas kerana Allah, tak ada tujuan duniawi. Dan Nabi buat dulu sebelum Nabi cakap, akhlak yang paling-paling cantik. Itu kekuatan sahabat sehingga mengubah hati dan akhlak sahabat juga. Tapi kadang-kadang kita, ustaz yang mengajar pun betul ke tak ni? Nampak pakaian macam ulama kan? Tapi tengok-tengok kena dakwa kat mahkamah. Mungkin orang tanya kan, kalau kita belajar Quran saja, okey ke? Tak belajar subjek lain. Sebab peringkat awal Nabi hanya ajar Quran. Tapi sekarang kita praktiskan apa yang Nabi buat pada sahabat peringkat awal, kita praktiskan dalam pendidikan kita. Kita ajar Quran dulu. Yang lain biar dulu. Okey ke tak? Okey ke? Okey. Jawapan dia, okey, yang kamu tak belajar Quran, kamu belajar banyak subjek kan? Okey ke tak? Okey ke tak? Banyak tak yang belajar subjek lain kan? Tapi Quran tak faham. Quran tak ditekankan. Okey ke tak? Kalau tak okey, cuba yang ni pula. Cuba yang Quran dulu. Nampak okey ke tak? Tapi ada bukti tak? Ada bukti. Nabi boleh mendidik para sahabat dengan Quran sehingga mereka daripada gembala kambing, daripada penyembah berhala jadi apa? Pemimpin dunia. Betul tak? Masa Umar memerintah jadi khalifah, Islam menguasai hampir 2/3 dunia, boleh memimpin dunia. Quran je. Kita macam-macam subjek, macam-macam bahasa tahu. Tapi kita memimpin apa? Kadang-kadang anak kat rumah pun tak tahu duduk kat mana. Belum masyarakat lagi. Okey, kita cuba dulu. Okey, habis. Saya nak simpulkan dakwah secara sembunyi. Jadi minggu depan, 2 minggu lagi, insya-Allah kita akan masuk dakwah secara terbuka, insya-Allah. Kita akan guna buku ni lah, insya-Allah. Buku Sahih Sirah Nabawiyah. Masya-Allah. Kita tahu tu, apa tu, musyrikin Mekah dah tahu ke Islam tu dah ada. Masa 3 tahun tu. Ada terbongkar juga sebab tu ada terus ayat dalam surah Al-Kahfi, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbaka bil ghadati wal ashi. Allah kata pada Nabi, sabar bila kamu duduk dengan sahabat-sahabat ni di peringkat awal. Kenapa? Mereka baru masuk Islam, baru nak belajar, baru nak berubah, banyak soal jawab. Kadang-kadang ada yang terbolah. Dia pergi solat depan orang musyrikin, kena pukul. Lepas tu dia pula pukul orang musyrikin, jadi kecoh dalam tempoh rahsia. Jadi Allah perintah sabar. Jadi kekuatan sahabat juga ialah mendapat pendidik yang sangat penyabar.
Kan ada guru tak sabar kan. Sikit marah anak murid. Anak murid lambat pun marah. Balik awal pun marah. Tak datang pun marah. Ustaz, yang kisah Nabi di waktu solat kena najis tu ada kisah? Itu masa dakwah secara terbuka. Nanti masuk bab tu kita terangkan, insya-Allah. Okey, ada soalan? Sekarang kita belajar sirah kan hari ni. Nampak tak kaitan yang sangat kuat antara sirah dengan Quran? Ada orang belajar sirah, kadang-kadang kepala dia kosong Quran. Belajar apa ni sirah? Ada sebut ayat-ayat Quran. Tak ada pun. Tu ada something wrong lah. Sirah adalah terjemahan Al-Quran secara hidup. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni. Apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sebelum Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, baginda menjalankan perniagaan kan? Ya. Selepas dilantik sebagai Rasul tu, adakah baginda masih meneruskan perniagaan ataupun dah taklah? Tak. Nabi resign. Allah kata apa? Innama anta muzakkir. Wa zakkir innama anta muzakkir. Apa dia? Beri dia peringatan. Sesungguhnya hanyalah engkau, kerja engkau muzakkir. Nabi tak buat kerja tu dah. Jadi Nabi gembala kambing, berniaga, semua sebelum dilantik sebagai Rasul. Macam mana nak buat kerja besar tiba-tiba ada kerja lain sampingan? Tak boleh. Dakwah kena full time. Tengok-tengok kelas cuti. Kenapa? Bawa orang pergi umrah. Lepas tu bawa orang pula berjalan. Dakwah tak jalan macam tu. Dakwah kena full time. Okey. Ada soalan lain? Ustaz, kat TikTok ada tanya apa beza tafsiran, terjemahan dan tadabbur? Apa beza? Apa beza tafsir, terjemah dan tadabbur? Itu soalan patut ditanya kelas tadabbur, sekarang kelas sirah. Jadi tangguhkan soalan malam ni ya. Ustaz, yang sebelum Rasulullah berniaga dia mengembala kambing, dekat situ dia ada belajar sesuatu ada kaitan dengan dia nak buat dakwah. Dia sebenarnya yang gembala kambing ni bukan Nabi Muhammad aja. Kebanyakan para nabi kerja mereka gembala kambing. Kata ahli sirah lah, ahli sirah. Dia kata hikmahnya ialah Allah nak latih para nabi ni sebab mereka nak berdakwah. Kekuatan dakwah senjata dakwah yang paling penting sabar. Macam mana nak dapat sabar? Bela kambing. Sebab kambing ni jenis degil. Kan kadang-kadang kita tarik dia tarik kita. Kalau kita tak sabar, apa jadi dengan kambing tu? Matilah. Setiap hari mati seekor kan. Jadi kalau kita boleh sabar dengan binatang yang tak ada akal, insya-Allah kita boleh sabar dengan manusia. Okey. Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم